Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gaddafi Jamal bin Jamaluddin, Presiden Majlis Belia Malaysia. Marilah kita sama-sama saksikan program Bual Bicara Youth Leaders di dalam MBM TV. Ruang yang mengumpulkan pemimpin-pemimpin anak muda yang mempunyai latar belakang politik yang berbeza, agama yang berbeza, bangsa yang berbeza dalam membincangkan isu-isu semasa yang sangat signifikan. Marilah kita ikuti perbincangan-perbincangan ini dan bolehlah kita sama-sama tinggalkan pesanan ataupun pandangan kita di dalam ruang komen di bawah untuk sama-sama kita bersama dalam perbincangan kali ini. Jumpa di MBM TV, Menggerak Belia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ahmad Fahmi Samsudin, Naib Presiden ABIM. Kita berada dalam program Bual Bicara Youth Leaders. Dan sudah pastinya kita bersama dengan dua tokoh pada hari ini. Yang pertama, kita bersama dengan Datuk Akbar Sata, Presiden Transparency International, dan juga Saudara Hasnul Amir Abdul Halim, Esko Majlis Belia Malaysia. Topik kita pada kali ini adalah berkaitan dengan rasuah, ketulusan dan tadbir urus. Yakinkah belia? Mungkin saya pergi dulu pada Datuk Akbar Sata. Pengalaman Datuk sendiri terlibat dalam banyak program dan juga kita kata pendekatan yang melibatkan isu rasuah ni. Saya merujuk kepada laporan daripada World Economic Forum, 1.5 trilion adalah merupakan satu jumlah yang besar akibat yang disebutkan sebagai kos rasuah. Mungkin peringkat awal ni Datuk mungkin sebut, adakah ini merupakan satu perkara yang biasa ataupun dalam konteks Malaysia ni memang biasa ataupun di seluruh dunia semua begitu? Begini ya. Dalam dunia ni, belia-belia ni ataupun remaja ni menghadapi masalah integriti. Satu kajian yang dibuat oleh Deloitte ya, mendapati bahawa 48% daripada budak-budak muda ni di seluruh dunia apabila dibuat survey mengatakan bahawa apabila mereka mempunyai kuasa, mereka sanggup untuk apabila bekerja sanggup mencari jalan untuk naik pangkat tetapi dengan jalan tak betul. Ini adalah isu integriti. Dan Transparency International juga di peringkat Asia Pasifik ya, telah membuat satu kajian yang menunjukkan bahawa belia-belia di Asia Pasifik juga 66% mengatakan bahawa apabila mereka mempunyai peluang dan juga kuasa, esok-esok apabila kerja mereka sanggup terima rasuah. Dalam kajian yang dibuat oleh SPRM ataupun BPR dengan UKM pada tahun 2007 ya, mengatakan bahawa 30.5% daripada belia di IPTA sanggup menerima rasuah apabila mereka mempunyai kuasa dan apabila mereka mempunyai kuasa dan peluang. Dan saya nak merujuk kepada perkara ini kepada masa kini, iaitu dalam tangkapan SPRM 2 tahun yang lepas ya, lebih kurang daripada 2,100 orang tu, kita dapati bahawa 55% adalah golongan belia di bawah umur 20 hingga 40 tahun. Mana ini merupakan satu masalah besar. Maknanya pada 2003 atau apabila dibuat kajian menunjukkan bahawa belia-belia sekarang tu telah pun berada dalam sistem. Sama ada dia pegawai polis, pegawai kerajaan, pegawai PTD ataupun masyarakat, mereka terlibat dalam rasuah. Jadi tangkapan ini menunjukkan bahawa Malaysia menghadapi masalah integriti yang begitu sangat crucial, terutama sekali kepada budak-budak muda. Mungkin Sanul ataupun Amir 15 tahun tadi 2003, sekarang 2018 15 tahun. Sekarang ni yang berada dalam sistem ni mungkin kita boleh sebut panel kita yang suara lah. Jadi macam mana? Adakah itu benar ataupun sebenarnya kita rasa mengakui itu memang betul? Belia sekarang ni memang kecenderungan terlibat dengan rasuah ataupun mengatakan bahawa tidak ada masalah untuk menerima, memberi suapan ataupun melantik mana-mana ahli keluarga sebagai salah satu daripada ni. Mungkin komen awal. Terima kasih Saudara Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk memberikan fakta yang begitu baik tadi berkenaan dengan belia dan pelibatan hampir 55% belia. Tapi ini menunjukkan bahawa kita, pertamanya saya bersetuju dengan Datuk mengatakan bahawa ada belia yang nak sanggup buat rasuah. Kita letakkan yang pertama sekali iman kita. Bila tak ada iman, itulah rasuah pun sanggup diambil. Dan sanggup menyeleweng, itu apabila tidak ada iman. Dan yang keduanya, belia merasakan bahawa bukan dadah musuh nombor satu negara, rasuah musuh nombor satu negara. Dari 100 orang belia mungkin 5 orang yang isap dadah, tapi dari 100 orang belia mungkin 85 orang yang boleh bagi rasuah. So mana satukah yang boleh kita letakkan sebagai musuh nombor satu negara?
tak ada rasuah, tak ada dadah dalam pasaran. Tak ada rasuah, tak ada mesin judi dalam pasaran. Tak ada rasuah, tak ada kedai nombor haram dalam pasaran. Itu antara perkara yang beliau harus hadapi secara direct setiap hari itu. Kan, mesin judi beliau terlibat begitu banyak dalam permainan mesin judi. Dadah dan juga ekor haram, ini semua antara perkara-perkara yang melibatkan beliau hari ini. Dan soal integriti beliau yang harus dipupuk daripada peringkat awal lagi. Soal integriti beliau, dan alhamdulillah kita lihat sahabat gerah SPRM itu. Saya ingat dah hampir 100,000 ahli, dan ini menunjukkan bahawa beliau bersedia untuk melaporkan kepada SPRM sebarang aktiviti rasuah. Mungkin sebutkan tadi seolah-olah rasuah ni root cause dia. Apa yang berlaku sekarang ni, yang alam sekitarnya, keluarganya, sebagainya, memang itu kita kata root cause-nya. Mungkin Datuk, seolah-olah SPRM sudah ada, akta sudah ada, undangan sudah ada, kita nampak tangkapan berlaku. Tapi sejauh mana kita kata expect keyakinan beliau itu sendiri melihat kepada apa yang ada sekarang ni? Betul tadi apa yang dikatakan, bahawa cuma kita kini kita tak tahu sebenarnya apa root cause kita. Sebab sepatutnya kita ni di Malaysia ni sepatut kita ada model sendiri. Sebab kita nampak gaya kita mengikuti dan juga meniru model-model lain. Tetapi saya berpendapat bahawa kita terpaksa mengadakan model sendiri sebab berdasarkan kepada rakyat kita yang terdiri pada beberapa golongan. Maknanya yang kedua, kita dapati bahawa kita juga perlu ingat di sini, kebanyakan daripada belia-belia ni yang ada dikatakan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tak baik ini, kerana yang dikatakan oleh pihak SPRM sendiri, kebanyakan daripada pegawai muda kini didapati sebahagian hidup mewah. Jadi mereka menggunakan telefon yang mahal, kereta yang besar dan sebagainya. Jadi mereka mau hidup dengan mewah. Tetapi mereka lupa bahawa kekayaan mereka ni adalah merupakan satu fizik lah, yang mana mereka ini mengumpul kekayaan melalui rasuah tapi nak hidup mewah. Tetapi mereka lupa bahawa kalau mereka memikir kepada metafizik seperti dikatakan Imam tadi, kita tahu bahawa Tuhan akan melihat di mana saja kita buat, di mana saja kita berada, Tuhan tahu. Cuma masalah yang besar di sini ialah kalau kita lihat imam tu ustaz, dari segi agama kita banyak juga pertikaian. Sebab kita dapati di masjid-masjid juga, kebanyakan daripada masjid ini dapati ada penyelewengan. Jadi dari segi agama saja saya rasa tak begitu memberi manfaat kepada sama ada seorang itu terlibat rasuahnya, kerana kebanyakan daripada pegawai agama dan juga imam dan juga siak dan ni juga terlibat dalam kegiatan rasuah yang mana mereka ditangkap. Tapi maknanya kita kena lihat kepada yang dinyatakan oleh saudara tadi, iaitu sebenarnya imam. Kita faham imam. Kalau tidak, saya kira sama ada kita daripada sekolah pondok ataupun tidak, tetapi ada 3 perkara yang boleh mempengaruhi seorang itu terlibat rasuah, iaitu 3 ta. Harta, tahta, wanita. 3-3 ni lah. Tapi yang paling bahaya sekali adalah wanita. Tetapi di kalangan orang-orang wanita pula yang mempunyai pangkat, ada 3 perkara lagi yang boleh mempengaruhi mereka. Iaitu kita panggil besi, angin dengan kertas. Besi adalah kereta besar. Dia selalu melihat kepada orang kereta besar dan jatuh cinta. Yang kedua, angin, suka dipuji. Dipuji cantik sebagainya, mereka akan jatuh hati, tetapi akan terlibat rasuah kerana digoda oleh perasuah-perasuah yang bijak, yang mempunyai kepakaran untuk mempengaruhi kita dan mengetahui apa kelemahan kita. Yang keempat, kertas, wang. Orang yang punya wang banyak, maka mereka jatuh hati. Jadi ini merupakan kedua-dua faktor yang menyebabkan sama ada lelaki atau perempuan yang akan terjerumus ke dalam alam kegiatan rasuah. Dalam persatuan belia, kami tengok macam mana seolah-olahnya memang sudah ada budaya tu. Sebab kita merujuk pada sistem tadi. Orang baru naik, ada kita kata integriti yang baik. Tetapi bila berada dalam sistem yang memang sedia ada rosak, macam mana Amir rasa itu merupakan satu kekuatan besar lah untuk ubah apa yang ada ni? Okey, alhamdulillah dalam persatuan belia setakat hari ini saya telah melalui banyak kali pertandingan. Alhamdulillah tak ada rasuah lagi. Tak pernah rasuah, tak pernah bagi RM10, tak pernah bagi RM100, tak pernah bagi. Kita berdasarkan kepada track record kerja kita dan kerja buat kita tu, kalau diterima oleh rakan-rakan, insya-Allah kita akan diangkat naik. Itu yang saya lihat. Tapi kita sebagai pemimpin belia, kita terapkan juga semangat kebeliaan ini dan semangat kesukarelaan ini tanpa ada unsur rasuah sedikit pun. Cuma bergantung kepada ahli-ahli belia itu sendiri. Di dalam persatuan belia memang kita letakkan bahawa rasuah ini adalah musuh nombor 1 negara.
Sebab macam seperti yang saya katakan tadi, tanpa rasuah kita tak ada dadah, kita tak ada perkara-perkara lain. Sebab rasuah ni musuh nombor satu negara. Dan macam Datuk kata tadi, iman tu sikit saya nak petik bab iman tu, boleh Ya, sila. Okey. Nabi SAW kata Islam ini datangnya asing. Datang dalam keadaan asing. Dia akan kembali dalam keadaan asing. Macam Datuk kata, di masjid pun ada penyelewengan. Orang yang pakai serban, orang yang pakai kepiah umur dah 60, dekat nak pencen pun boleh rasuah lagi. Kan? Jadi Islam tu akan kembali asing. Jadi bergantung kepada kita untuk macam mana kita nak duduk, nak letakkan iman tu, dan bagaimana kita nak hindari daripada godaan-godaan. Macam Datuk kata tadi, nak kereta besar, nak rumah besar, nak selalu dipuji, nak duit yang banyak, itu semua adalah godaan-godaan yang memberi kenikmatan sementara kepada beliau. Ya. Kenikmatan sementara yang akhirnya membawa kerosakan di hujung kehidupan. Baik, mungkin kita akan bicara lebih lanjut. Saya ingat kita akan pergi lebih panas lepas ini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Awal tadi kita bincangkan berkaitan dengan root cause persoalan berkaitan dengan rasuah, ketulusan tak diurus dan juga keyakinan beliau. Kita nak tanya dulu pada Amir, sejauh mana sebenarnya Amir melihat keyakinan beliau secara umumnya? Kita nampak ada tangkapan, ada kes di bawah mahkamah, ada keluar di headline surat khabar sebagainya, tetapi kita rasa itu sekadar itu saja. Mungkin beliau mahukan lebih pada itu. Komen. Sedikit komen berkenaan dengan bagaimana pandangan beliau. Alhamdulillah kita seronok tengok tangkapan-tangkapan dibuat. Kita tengok jurung-jurung besar dengan keadaan duit 80 juta, 100 juta atas meja penuh. Kita tengok ini, kita nampak kerajaan buat kerja dan orang-orang yang sepatutnya dipertanggungjawabkan buat kerja tu memang berada di jabatan tersebut. Kan? Dan kita lihat ini adalah satu perkembangan yang baik daripada kerajaan dengan SPRM yang agak agresif sekarang. Bagus. Secara tidak langsung dia create fear kepada pegawai-pegawai baru, macam Datuk kata tadi, pegawai-pegawai baru yang nakkan kehidupan yang mewah ni semua, dia create fear. Orang lama yang dah nak pencen pun dia tangkap. Orang yang jawatan besar, ada Tan Sri, ada Datuk Seri pun dia tangkap. Jadi kita yang ikan bilis di bawah jangan cuba-cuba hatta RM50. Tadi itu adalah pandangan. Kalau kata beliau. ada ikan bilis, ikan jerung. Realitinya kalau Datuk sendiri mewakili Malaysia ke banyak persidangan, ada sebahagian soalan mengatakan bahawa bila sebut Malaysia ni dia kaitkan dengan soal-soal integriti, kaitan dengan global kleptokrasi. Ini istilah-istilah baru lah. Komen Datuk bila berhadapan dengan situasi seperti itu, defense negara tu, ataupun ini sebenarnya adalah satu agenda untuk memusnahkan ekonomi, memburukkan nama negara, tapi kita terlibat juga dalam soal-soal seperti itu, dan realitinya itu ada tersiar dan juga dilakukan di negara-negara luar. Cuma satu kita dapati bahawa yang sebenar isu 1MDB ni telah juga merosakkan negara lah, imej kita, sebab ia telah menjadikan satu bualan di luar negara, bahkan juga ada juga menjadikan topik kepada seminar-seminar, satu topik. Jadi kita patutnya kena selesai dengan baik dan juga dengan teliti supaya benda ni tak akan timbul lagi. Tapi nampak gaya orang masih bertikar lagi, jadi ini akan mengakibatkan prestasi dan juga corruption perception index kita mungkin jatuh. Tetapi pada realitinya kita dapati bahawa banyak juga usaha-usaha yang telah dilakukan oleh SPRM untuk menghapuskan rasuah. Cuma kita kena ingat bahawa walaupun kini ada tangkapan-tangkapan, ada juga tangkapan-tangkapan yang dibuat lebih kurang setahun dua ini, tetapi kita dapati bahawa 2 minggu lepas ada lagi tangkapan yang dibuat di Perlis yang melibatkan duit begitu banyak. Maknanya masyarakat ni tak takut. Yang pertama disebabkan oleh hukuman. Hukuman kita kini ialah apabila kita dihukum, katalah kita ambil 100 juta kan, hukuman kita hanya walaupun RM50 kan, hukuman kita hanya 1 hari hingga 20 tahun. Tetapi di Malaysia ni selalunya hakim-hakim akan menjatuhkan hukuman lebih kurang 6 bulan, setahun dan sebagainya. Tapi kalau ada 100 juta, banyak orang sanggup masuk dalam penjara. Apabila keluar mereka menjadi kaya. Jadi ini merupakan satu penyebab yang menyebabkan orang berani. Dan kalau kita tak ambil indah perkara ni, kemungkinan besar belia-belia yang juga tidak semua yang mempunyai niat untuk kaya dengan cepat mungkin akan menurut. Kerana dalam istilah kriminologi, crime is learned. Kita mempelajari sejak jenayah. Jadi oleh demikian, kalau kita lihat kepada Akta Pencegahan Rasuah yang lama 1997, kita dapati bahawa minima untuk kita apabila sabit
kesalahan, kita hendak kita dikenakan hukuman 14 hari minimum, 20 tahun penjara dan 5 kali ganda. Tetapi dalam undang baru ni nampak raya kita telah kurang kepada sehari. Jadi kita kena ingat bahawa orang yang terlibat dalam rasuah ni mempunyai wang. Jadi selalunya apabila mereka ditangkap, mereka tak takut. Mereka akan menggunakan peguam-peguam yang paling mahal, peguam-peguam yang hebat. Boleh cover lah. Yang boleh cover, yang mesti menang. Ya. Dan juga yang mana ia lebih arif daripada hakim dan juga lebih pandai daripada DPP, maka mereka dah tahu mereka akan dapat melepasi selain daripada hukuman tak begitu berat. Jadi ini patut diambil kira supaya apabila hakim-hakim jatuh hukuman, pastikan juga jatuhkan hukuman kes rasuah ini, anggapkan sebagai satu jenayah yang nombor satu musuh negara, jatuhkan hukuman semaksimal yang boleh supaya orang tak buat. Boleh saya respon sikit berkenaan tadi yang Datuk kata. Maknanya penjenayah rasuah ini depa dah buat risk management depa sendiri. Kalau depa buat calculated risk kan. Kalau 10 juta masuk 20 tahun, aku kerja 20 tahun tak dapat 10 juta. Kan? Jadi kita ambil tu dan keluar letak dekat FD 10 juta tu yang dibawa lari tu, dan dia keluar penjara dalam keadaan kaya dan boleh pergi haji 80,000 bayar. Kita tengok juga orang muda sekarang banyak nak pergi ke arah politik. Sebab politik ni medan terbaik, senang dapat duit. Jadi macam mana kalau kita tengok sekarang ni trend orang muda dah pergi kepada politik bukan buat perubahan dan kebajikan pada rakyat, tapi nak mengkayakan diri ni. Macam mana? Ataupun Datuk ada komen? Gini, saya boleh. Itu betul sebab kebanyakan daripada kita tengok ahli politik sekarang, kebanyakan daripada mereka adalah orang kampung. Tetapi kini mereka kaya raya, ada rumah di Melbourne, di UK, di London dan sebagainya. Jadi ini akan dilihat oleh anak muda sebagai satu perbuatan yang tak baik. Tetapi mungkin diikuti. Yang kedua, kita dapati bahawa saya ada satu pengalaman, iaitu ada salah seorang daripada klien saya yang mana isterinya keduanya telah melarikan wang sebanyak 64 juta. Saya trace dia lari ke Canada. Tapi kita dapati bahawa setelah perbincangan dia dengan saya, lepas saya nak trace, saya dapati kita pergi makan di satu restoran. Dia order nasi goreng, saya order nasi goreng. Tapi apa yang saya pelajari hari itu ialah walaupun dia mempunyai 60 juta dan juga isteri pertama mempunyai 60 juta, dia ada 120 juta, dia makan nasi sepinggan, saya makan nasi sepinggan. Itu merupakan satu perkara yang patut diperhati, dilihat oleh belia sekalian, supaya kita tak perlu hidup mewah tetapi hidup sederhana, tetapi kita happy, kita boleh tidur malam. Dan kita kena ingat bahawa apa saja yang kita hidup bermewah, orang akan tahu. Orang akan nilai dari mana kita datang, dari mana kita dapat wang. Jadi ini akan dicemuh bukan saja kepada kita, kepada datuk kita, nenek kita sehingga 7 keturunan. Apakah kita nak perkara sedemikian? Sedangkan lebih baik kita mencari wang-wang yang halal, hidup sederhana tetapi boleh membantu masyarakat. Terlibat dalam politik adalah demi untuk negara, bukan untuk sendiri. Akhir sekali, kita tak mahu ahli politik kerana mereka ini selalunya akan menanti hari pilihan raya. Kita mahu negarawan yang mana mereka ini sentiasa memikir kepada generasi. Ya. Okay, Amir ada ambil komen tambahan untuk pada apa yang Datuk sebut tadi. Macam mana tengok politik? Mungkin Amir depan yang politik kan. Dia kata Amir ni dulu tak ada rumah, sekarang ada rumah besar, ada aset kat luar negara. Jadi macam mana tengok? Tapi kalau kahwin dengan kuh putih tak apa. Tak tahu masalah. Itu ada sebab kan. Ada sebab tak apa. Mungkin Amir ada ni. Trend orang anak muda berminat pada politik. Kan? Tapi sebab tadi dia tengok, rupanya masuk politik bila dia kaya. Mesti. Ya, aku nak masuk politik juga. Jadi macam mana? Tengok. Amir tengok. Dilihatnya begitu. Dilihatnya begitu masuk politik boleh jadi kaya, masuk politik. Tapi kebanyakan anak-anak muda yang masuk politik yang dilihat kaya, memang orang tua dia dah kaya. Kita nak orang tua dia pun memang dah wallet dalam. Orang tua dia tu bukan yang jenis masuk dalam sistem yang Datuk sebut tadi lah. Mungkin tak Gen masuk. Y kan? Ini Gen Y. Kita kawan-kawan bila duduk, ni you pakai Volkswagen Golf GTI ni umur pun 25 macam mana you boleh pakai. Bapak ketua bahagian. Contoh bapak macam ni. So ni adalah generasi kedua. Yang mengusahakan kemerdekaan. Lepas tu yang selepas kemerdekaan, ini adalah generasi anak dan cucu mereka yang menikmati tu. Cuma yang kita tak mahu apabila kita kaya, tetapi janganlah kita menambah kekayaan kita dengan menggunakan teori bapa kita kaya tetapi kita menambahkan. Tapi ini banyak perkara berlaku. Tapi alhamdulillah seperti yang nyatakan tadi, bahawa oleh kerana kita generasi kedua ni selalunya kita ada wang. Merasailah. Dan masalah besar di Malaysia ni ialah rakyat. Kerana rakyat menyifatkan pemimpin tu sebagai welfare officer. Yes. Mereka akan datang menjumpa dengan ahli politik ni, minta backing motor, nak kahwin sebagainya. Ini menyebabkan ahli politik yang gaji 2-30 ribu tak ada wang tetapi terpaksa terlibat dalam
rasuah dan juga memberi kontrak kepada kroni untuk menampung perbelanjaan. Sepatutnya masyarakat juga tak boleh mempunyai persepsi sedemikian, sebab ini akan menyebabkan ahli politik terpaksa mencari sumber kewangan untuk menampung. Realitinya Fahmi, ada sesetengah ahli politik, macam contoh Ketua Pemuda bahagian apa, sikit saya nak cerita, kadang-kadang Pampers tak ada pun main cakap kat kita. Sebasic-basic benda lah. Sebasic-basic benda kan. Kita sampai keadaan macam tu tuan. Lepas tu ada kawasan yang kawasan tu macam ada penagih juga pengundi tuan. Kena ingat, penagih juga pengundi. 2-3 minggu sekali dia main dia main cerita, kita tahu dia nak RM10 saja. Kalau tak calar kita kan. Kalau tak kita calar, so kita pun bagi RM10 dia pun balik. Dan words of mouth, dia kata tu. Bukannya kita nak menghalalkan. Tapi kalau kita boleh setuju, nampak seolah-olah itu dah kelihatannya memang dah jadi rutin, dah jadi kebiasaan sebenarnya. Tapi kalau kita tengok aspek belia tu sendiri, nak yakinkan tadi mungkin seolah macam Amir seolah yakin dengan apa yang ada. Tapi adakah cukup sebenarnya kita nak sandarkan pada SPRM, tengok mungkin dikeluarkan oleh Transparency International, maka kita kata selesai. Tapi ada peranan yang belia boleh mainkan dalam konteks isu rasuah ni. Selain kita isytiharkan rasuah ni sebagai musuh nombor 1. Selain isytihar, belia akan menjadi kaki, mata dan telinga untuk SPRM dan untuk kerajaan. Selain daripada kita menolak, ada program baru ni saya tengok tadi, Gempur, gerakan menolak pemberi rasuah, Gempur namanya. And then mahasiswa gitu mahasiswa. So belia pertama sekali dia menolak, dan kedua dia jadi mata dan telinga. Kalau kena saman dengan JPJ tinted punya pasal, jangan kau tim. Jangan kau tim. Kena belia kau tim lah 50-100 tak apa. Kita ada integriti, kita sign, kita bayar saman. Cuma saya minta ialah kita kena ingat, untuk menjadi ahli politik bukan senang. Maknanya kita kena ready kan. Ready kita risiko, risk dan sebagainya. Dan yang kedua, kita tak boleh kaya. Yang ketiga, saya berharaplah majlis belia ni akan menegur apa juga yang dibuat, yang difikirkan tak betul. Tapi hendaklah ditegur dengan secara berhemah lah, supaya kita hendaklah sesiapa saja yang memerintah dan juga mempunyai kuasa tidak menyalahgunakan kuasa lah jika ada. Dan juga ia merupakan satu impact yang bagus kepada belia, yang merupakan yang akan memegang pucuk pimpinan masa depan, supaya mereka ini bersih daripada rasuah dan juga tinggi dari segi akhlak dan integriti, supaya anak cucu kita dapat dijaga dengan baik, dan juga khazanah-khazanah negara ini dapat dijaga. Dan yang kedua, imej negara kita ni bukan saja setakat dihormati, tetapi juga kita akan mempunyai imej yang dipimpin oleh belia ni sebagai imej yang terkemuka di dunia. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kedua panel kita, Dato' Persatan juga saudara Hassan Amir, di atas kepasan yang sedikit merangkumi topik kita berkaitan persoalan rasuah. Dan sudah pasti kita akan menantikan juga indeks persepsi rasuah saban tahun dikeluarkan 22 Februari akan dikeluarkan, dan insyaAllah kita akan tengok bagaimana skor dan ranking kita. Kalau tengok 2016 kita berada di tangga 55 daripada 176 dengan skor 49. Bagaimana kedudukan Malaysia akan datang. Jadi itu saja. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.